Perincan lanjut kita bersama Vanessa Mary. Silakan Vanessa. Ya, Alif, Festival Sarawak Regatta 2022 yang membuka tirai semalam merancakkan semula pelbagai industri selepas terkesan ekoran pandemik COVID-19. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata ini terbukti dengan jumlah jualan bagi produk kraf tangan bersempena festival yang mencecah RM200,000 pada penganjuran hari pertama festival itu semalam. Dan ini memberikan spillover kepada usahawan-usahawan kita. Dan saya telah difahamkan baru saja buka yesterday, jualan dah meningkat dekat 200,000 di kraf tangan. Dan juga penyertaan daripada rakan kita dari Semenanjung dan juga lokal daripada Bintulu, Miri. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Sarawak Regatta 2022 di Tebingan Kuching. Premier Sarawak pada majlis itu turut melakukan acara eye dotting atau menitik mata pada perahu yang menyertai perlumbaan perahu naga antarabangsa selain simbolik penyerahan pendayung daripada 4 temenggong bahagian Kuching kepada Premier Sarawak. Pada majlis sama bagi memperingati bulan kanser payudara yang diraikan pada Oktober setiap tahun, Premier Sarawak turut melakukan Pink Ribbon and Flower Ceremony. Premier turut berkesempatan melawat ke reruai pameran produk kraf tangan yang disertai usahawan kraf dari dalam dan luar Sarawak sekaligus melakukan mini pelancaran Festival Kraf Tekstil Borneo. Sementara itu, Festival Sarawak Regatta 2022 merupakan acara ikonik negeri yang memberi peluang kepada pengunjung luar Sarawak mengenali budaya dan keunikan Sarawak dengan lebih dekat. Rata-rata yang ditemui RTM berasa teruja dan tidak melepaskan peluang untuk mencuba makanan tempatan dan memberi produk kraf sebagai kenang-kenangan. Bagi pasangan suami isteri dari Australia, percutian ke Sarawak menjadi lebih menarik apabila dapat menyaksikan acara keramaian menonjolkan budaya di negeri ini yang memberikan pengalaman yang tidak dapat dilupakan. I love it. Yes, I do. I love it. Yeah. Yeah. The food's very nice. Love the food. Yeah. Yeah. Had a great time here. The jungles, we've been in the jungles, yeah. Very hot, but... I'm lost in the jungle. Very hot. You will come again? Yes, I'll come again, yes. Very good, yeah. The market just bought some necklaces and bags and necklaces and everything in there for the... Yesterday as well. We bought stuff for our family. Very good food, no, very good. Enjoyable. Bagi Francis Worrell yang berasal dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, beliau bersama keluarga datang ke Kuching bagi menghadiri acara pertunangan anak saudara dan tidak menyangka berpeluang melihat sendiri kemeriahan acara sukan air ikonik Bumi Kenyalang itu. We are all together with the family. We came here and then we are fortunate to see your festa here and we went all your guys here and we have more inner look of all your local products and all that and we feel delighted lah. Very nice people, very nice food that I have enjoyed, all right, and very friendly people. It really is a great place to live, I can tell you. If I have a chance to come and live here, I would definitely would like to come here. Sarawak Regatta 2022 diadakan di Tebingan Kuching sehingga 6 November depan, disertai 16 buah negara dan lebih 2,000 pengayuh tempatan dan antarabangsa selain turut diadakan festival jualan makanan dapur Sarawak dan keusahawanan serta jualan kraf tekstil Borneo. Syarikat Pembekal Perkhidmatan Telekomunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia diminta membantu menyediakan prasarana telekomunikasi di 74 buah pusat pengundian di pedalaman Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, langkah itu perlu berikutan kawasan-kawasan terbabit tidak mempunyai liputan telekomunikasi.
Menerusi kenyataan media, Datuk Seri Wan Junaidi memaklumkan 74 buah pusat pengundian itu merupakan antara 1,943 pusat seluruh negeri yang telah diwartakan oleh SPR. Dedahnya, Sarawak merekodkan peningkatan pengundi baru kira-kira 59% pada pilihan raya umum ke-15 ini. Ia melibatkan pertambahan seramai 722,114 pengundi. Dengan pertambahan itu, Sarawak akan menyaksikan 1,943,074 pengundi akan keluar mengundi pada 19 November depan. Daripada jumlah itu, pengundi 825,791 orang adalah berumur 21 hingga 39 tahun yang menjadi kategori paling ramai, manakala jumlah pengundi berumur 18 hingga 20 tahun adalah seramai 129,034 orang. Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak SDNU, platform yang mampu mengangkat kaum Dayak seiring dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Kala itu, Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, pertubuhan bukan kerajaan NGO Dayak diseru supaya memberi khidmat terbaik kepada semua lapisan masyarakat. Dato' Ahmad Douglas menjelaskan ini termasuk penganjuran seminar tentang strategi pembangunan itu yang akan mengangkat isu berkaitan pendidikan, sosial, ekonomi, usahawan selain permasalahan komuniti. That means you are a very strong NGO forces. And I hope you will mobilize your members to assist to develop our Dayak community in the future. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam mengalu-alukan delegasi bersempena Mesyuarat Agung Tri Tahunan SDNU di Sibu. Pada majlis itu, Dato' Ahmad Douglas meluluskan peruntukan RM50,000 kepada SDNU Cawangan Sibu, manakala RM10,000 bagi menyokong acara Suara Emas yang dianjurkan pada majlis tersebut. Penglibatan generasi muda dalam ekonomi sekular atau KITAR semula mampu melestarikan alam sekitar dalam usaha mitigasi perubahan iklim global selain peluang ekonomi baharu. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni memberitahu usaha tersebut merupakan peranan kementeriannya yang baru diwujudkan 8 bulan yang lalu bagi bersama menangani isu perubahan iklim dunia. Ini kerana jelas Dr. Hazlan, isu perubahan iklim mengganggu ekosistem yang menyumbang kepada kejadian cuaca luar biasa di beberapa negara, terutamanya peningkatan suhu lebih 1.5 darjah Celsius sebelum era perindustrian. Tambahnya, ekonomi sekular menerusi mengitar semula bahan terpakai ini membantu mengurangkan kesan pencemaran, termasuk lebih 1 juta tayar terpakai di Sarawak yang boleh digunakan semula sebagai bahan binaan jalan raya. Usaha ini katanya boleh dimulakan di peringkat komuniti untuk menggalakkan penyertaan yang lebih luas. Beliau berucap demikian pada majlis penganugerahan Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar peringkat Sarawak bersempena sambutan Hari Alam Sekitar Negara tahun 2022 di Sekolah Menengah Kebangsaan Pending di Kuching. Sebanyak 7 buah sekolah rendah dan 2 buah sekolah menengah telah menyertai program tersebut dengan sekolah jenis kebangsaan Cina Tonghua Sibu memenangi kategori sekolah rendah dan SMK Pending bagi kategori sekolah menengah. Pada majlis sama, Dr. Hazlan turut mengumumkan geran berjumlah RM20,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Pending untuk program pendidikan di sekolah berkenaan. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Ya, terima kasih.